Selamat datang yang baru datang Okey. Ini buku teks awak. Ni cikgu buat untuk soft copy lah, buku teks soft copy. So sebelum ni awak dah belajar kemahiran contoh 1, contoh 2, contoh 3, mencari nilai pemalar. Okey, menentukan pembeli ubah ubahan secara langsung ke tak berdasarkan nilai pemalar. Dan kita menulis bentuk bentuk apa dia ada dua kan, satu bentuk persamaan, satu lagi dalam bentuk ungkapan okey. Hubungan, bentuk hubungan. Satu bentuk persamaan yang ada tanda sama dengan, satu bentuk hubungan. Kalau minta bentuk hubungan yang ada gambar berudu tu ataupun anak ikan okey. So kita terus ke contoh 4. Contoh 4 ni dia macam soalan nombor 4 dia contoh nombor 4. Soalan 5 contoh 5. Gitu untuk form 5 ni buku teksnya dia terus contoh sampai habis dan dia bagi latihan. Kalau macam tingkatan 1, 2, 3 dia contoh latihan, contoh latihan, contoh latihan. Jadi untuk tingkatan 5 ni kena tengok soalan dan contoh dia So cikgu dah pindahkan dalam slide supaya mudah sikit tak terpusing-pusing So kita masih dalam ubahan langsung lagi, belum masuk ubahan songsang lepas langsung songsang. Masih 1.1b, kali ni saya tak nak skip lah latihan dalam buku teks sebab pengalaman cikgu lah baru ni. SPM, rupanya soalan semua datang daripada buku teks. Jadi dia kata habiskan semua latihan yang ada dalam buku teks, jangan skip langsung. So kita akan cubalah buat macam form 4 pun hari tu kita banyak skip juga apa nanti insyaAllah kalau sempat kita ulang kaji. Okey, masih menentukan hubungan antara dua pembuli ubah. Dua pembuli ubah tu YX lah. Dalam ubah langsung ni biasa kita guna YX pembuli ubah. Manakala pemalar tu kita guna K. Dia memang dah stick biasa macam tu lah Boleh tukar huruf lain. Tetapi biasanya ubah langsung memang dia guna X, Y dengan K. Okey. So kita teruskan. Okey, ini cikgu screenshot dalam buku teks Dia kata jika ayatnya Y berubah secara langsung dengan X. Okey, jika Y berubah secara langsung dengan X, so cara tulisnya macam ini. Jadi kalau ada ayat hubungan macam ni, baca dia Y berubah secara langsung dengan X. Ini simbol bagi berubah secara langsung, berubah. So Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Macam ni tulis dia. Kuasa 2X, kuasa 2X, kuasa 2X. Okay. Y berubah secara langsung kuasa 3X. Dia tak tulis X kuasa 3. Dia tulis kuasa 3X. Dengan punca kuasa 2X. Dengan punca kuasa 3X. Ini cara nak tulis dalam bentuk hubungan. Ini dalam buku teks awak lah saya screenshotkan. Kita pergi contoh 5. Hari tu kita dah buat contoh 4 kan? Sekejap, saya tengok balik. Hari tu soalan nombor 3 tu refer pada contoh 4, betul tak? Hari tu kita belajar cara nak tulis nak contoh ni. Hari tu kita belajar ini. Cara nak tulis hubungan. Hubungan ubahan langsung. Kemudian kita tukar dalam bentuk persamaan. Nak tulis bentuk persamaan ni kita kena cari nilai pemalar dulu. Kena cari K dulu. K dah dapat, balik dalam ayat. Bila K dah dapat masuk balik dalam ayat. Jadi contoh 4 tu kita dah belajar minggu lepas. So hari ni kita lepas pula semalam So kita hari ni nak sambung ke contoh 5. Contoh 5. Contoh 5 latihannya nombor 4 nanti. Pemanjangan spring egg berubah secara langsung dengan jisim pemberat.
Makin berat objek tu, makin panjang springnya tertarik. Awak boleh buat contoh adik masuk dalam buai. Tak pastilah awak ada pengalaman ke tak. Okay, bayangkan adik duduk dalam buai tu dan ada spring. Jika adik awak membesar sampai dia contoh setahun lah. Spring tu bila dia naik makin lama makin panjang, makin panjang, makin panjang. Macamlah orang kurus dengan orang gemuk naik buai yang atas dia kita letak spring. Kalau orang kurus springnya kecil je, dia punya merenggang Bila orang gemuk berat dia panjang springnya. Bayangkan macam tu. So diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm. Okay. Pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan peberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Kalau awak tengok kat sini, pemanjangan ialah X. Pemanjangan ialah X. So dia dah bagi dah pemanjangan ialah 3. So X ialah 3. Kemudian dia kata jisim pemberat W. Jisim pemberat. Pemberatnya dah tahu dah. Pemberat ialah W. W ialah 200. Okey. Kenapa dia bagi nilai ni? Supaya awak cari nilai pemalar yang K tu. Itu tujuan dia bagi. Okey. Sebab bila kita dah dapat nilai K, baru kita boleh buat bentuk persamaan ubahan langsung. Okey. Jadi macam kita belajar semalam. Okey. So X dikata ungkapkan X. Ni kena hati-hati mana satu W, mana satu X nak tulis kat depan ni. Mana satu W ke X ke yang nak tulis depan, kita tengok. Ungkapkan X dalam sebutan W. Jadi X yang duduk depan. Kalau dikata ungkapkan W dalam sebutan X. So W yang duduk depan. X duduk belakang. Okey. Lepas kita buat ayat ubahan, kita masukkan nilai K dalam persamaan. Okey. Itu tujuan dia bagi nilai X dengan W. Supaya kita dapat cari nilai K. K tinggal sini. Bawa X. Bawa W turun bawah. Okey. Bawa W turun bawah. Okey. Harap faham lah banyak sekali cikgu ajar. Bila nak turun bawah ni, ini darab, W turun bawah. Sebab tengah ni darab. Darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi sebab dia turun bawah. Okey. Sekarang kita nak masukkan nilai. X kita 3, W kita 200. Okey. Jadi K sama dengan, kat sini dia dah kirakan cepat sikit. So K sama dengan 0.015. Masukkan dalam persamaan. X sama dengan 0.015 W. Okey. Jadi dikata tuliskan dalam bentuk hubungan. Kita dah tulis yang ini bentuk hubungan. Ini dalam bentuk bersamaan. Okey. So dikata ungkapkan. So inilah cara nak jawab dia. Cari nilai K supaya kita boleh letak dekat bahagian pemalar ini. Okey. Okey, kita tengok contoh 4 latihan 1.1b. Ingat 1 2 3 awak dah buat jangan lupa naik nanti hari Isnin cikgu nak ambil bukunya. Okey. Untuk latihan hari ni pun sama, tak perlu screenshot, buat je dalam buku tulis. Hari Isnin tu hantar. Nombor 4. Ingat contoh 5 tadi. Okey. Gaji X yang diperoleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja T. Okey. Kita ada nilai X. X ialah gaji. Okey. Manakala T ialah jumlah masa. Diberi bahawa seorang pekerja telah menerima gaji sebanyak 112. Jadi nilai gaji dia ialah RM112. Okey, selepas bekerja selama 14 jam. Masanya 14 jam. Okey, tulis persamaan yang menghubungkan X
dengan T. Jadi X depan, T kat belakang. So ada tujuan dia bagi nilai 2 ni supaya awak cari nilai K. Okay. So langkah pertama, tulis ayat hubungan langsung dulu. X berubah secara langsung dengan T. Kemudian tulis sama dengan K, T, K. Masukkan nilai. X ialah 112. K, T ialah 14. Okay. Pindahkan 14 ni ke bawah. Okay. So K sama dengan, cikgu masih lupa bawa kalkulator, pakai handphone je lah. 28. Berapa? 28. 28. 28 ke 8? 8 cikgu, 8. 8. 8. Okay, 8. Jadi jawapan dia X, ambil balik ayat ni. Ambil balik ayat ni. X sama dengan 8 T. Okay. Ni tulis persamaannya. So ini cara nak jawab. So benda ni memang kena belajar. Kalau dah belajar baru boleh buat. Okay. So untuk latihan 1.1B, satu je soalan dalam bentuk macam ni. Nanti cikgu try cari soalan lain yang lebih kurang macam ni. Awak buat 2-3 soalan nanti baru boleh faham. Okay. So kita pergi contoh yang seterusnya untuk soalan nombor 5. So soalan nombor 5 rujuk contoh 6. Okay. Contoh 6. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X. Okay. Jika Y sama dengan 0.4 dan X sama dengan 0.2, dia bagi nilai Y, dia bagi nilai X. Apa tujuan dia? Supaya kita boleh cari nilai K. Okay, cari, dia kata hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Ini bermaksud, okay, kan soalan dah bagi nilai Y. Kenapa dia nak suruh cari nilai Y lagi? Ini nilai Y setelah awak buat persamaan yang ada pemalar. Okay, yang ada pemalar. Jadi langkah pertama, cari nilai K ni dulu. Okay, so Y kita ialah 0.14. K, X kita ialah 0.2. Pindah bawah. Okay, 0.14 bahagi dengan 0.2. Okay, 12. 14 bagi 20 berapa? Ni berapa nilainya? 0.7. Ya, buku dah kirakan awak pun dah kira 0.7. Jadi Y sama dengan 0.7 X. Okey. Masukkanlah nilai X sama dengan 5 ni dalam persamaan. Y sama dengan 0.7, 5. So Y sama dengan 7 kali 5, 35. Kan? 35. So perpuluhan 5, 7 kali 5, 35. Titik perpuluhan satu tempat, 3.5. Jadi terjawablah soalan yang A. Jadi konsep ni macam yang semalam je. Cari nilai K. Lepas tu masukkan dia dengan nilai yang baru dia bagi. Lebih mudah sebenarnya yang ni. Okey. Sama juga dengan B ni. Okey. Disebabkan kita dah buat persamaan ubah langsung ni. Masukkan je nilai. Y sama dengan 0.7 X. Okay. Y. Dia suruh cari nilai X. Bila dia suruh cari nilai X, masukkan nilai Y. Cari nilai X. So 0.7 X. Okay. Jadi kalau X 0.875 ni, awak bagi dengan 0.7. So awak akan dapat X sama dengan 1.25. 1.25. Okay. So kita tengok nombor 5. Kan saya kata tadi sama.
Okey. Tadi kediri 1.1b nombor 5. Nombor 4 tadi saya dah tunjuk. So ini nombor 5. Diberi Y sama dengan 1.8 dan X sama dengan 0.6. Itu tujuan dia bagi nilai supaya kita cari nilai K. Okey. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Jika, okey. Sekarang ni dia bagi dua soalan. Dia bentuk dua soalan. Okey. So langkah pertama kita selesaikan yang Y berubah secara langsung dengan X dulu. Okey. Masukkan K dalam persamaan. Kita buat A dulu Okey. So Y kita ialah 1.8. Okey. Saya terus pindah bawah lah X kita 0.6. Jadi K kita berapa? 3. Betul tak? K kita Betul. 3. 3. Jadi Y sama dengan 3X. K tu kita gantikan dengan 3. Then kita masukkan 5. Okey, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. So, hitung nilai Y bila X sama dengan 5. So, Y sama dengan 15. Ini soalan A. Soalan B. Kali ini Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Macam biasa, buat persamaan, masukkan nilai K, letak X tadi. Okey, 1.8, Y 1.8 sama dengan K. X kuasa 2 tu 0.6 tu awak kuasa 2 kan. Okey, berapa nilai K? 5. 5. Okey, 1.8 bagi 0.36 kan. Okey, dapat 5. K sama dengan 5. Jadi, Y sama dengan 5 X kuasa 2. Gantikan K tu dengan 5. Lepas tu, masukkan. Baru masukkan X sama dengan 5 ni. Y sama dengan 5. 5 kuasa 2. Y sama dengan 5, 25. Darab 5, berapa jawapannya? 125. 125. Okey. Ni cikgu dah screenshotkan jawapan belakang. Okey. A 15, B 125. So jalan kerja dia mudah je kalau faham konsep. Kalau hari ni tak belajar, tengok soalan ni tak dapat Sebenarnya senang je ubah langsung ni. Tapi kena tahu, kena create nilai K tu. Cari dulu nilai K. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, ni okey. Nombor 6. Nombor 6 ni sama je konsep dengan nombor 5 tadi. Dengan nombor 5 tadi. Okey, diberi S berubah secara langsung dengan T kuasa 3. Kali ni dia suruh kita tulis sendiri ayat perubahan langsung. S berubah secara langsung dengan T kuasa 1/3. Okey. Cari nilai S bila T sama dengan 64. So langkah pertama macam tadi juga cari nilai K. Jadi S sama dengan K T 1/3. So S kita ialah 1.2. K yang ini ni cikgu siap-siap turun bawah T kita ialah 27. 1/3. Tingkatan 3 kita ada belajar indeks kalau masih ingat. Kalau 27, 1/3 ni sama dengan punca kuasa 3. 27. Punca kuasa 3, 27. So ada cara dia, 27 ni ialah 3 kuasa 3 kan. Okay, 27 ialah 3 kuasa 3. Okay, darab dengan kuasa 3 yang kat luar. Potong tinggal 3. Atau awak guna kalkulator, tekan 27. Okay. Tekan simbol bumbung ni. Simbol kuasa. Okay. Kemudian awak type 1. Awak tekan A, B, C. Awak tekan 3. Awak tekan sama dengan.
awak akan dapat 3. 27 bumbung 1 A, B, C 3 sama dengan. So awak akan dapat 3. Jadi 1.2 ataupun yang awak direct tekan kalkulator pun boleh. Terus je kalkulator Ni cikgu sebab cikgu kira manual So 3 kali 1 3 kali 4 0.4. K kita ialah 0.4. Bila dah dapat K 0.4, so kita bolehlah jawab A. So kita punya persamaan S sama dengan 0.4 T 1 kuasa 1/3 masukkan nilai T. Okay. So S sama dengan 0.4 64 1/3. Senang cerita ini 64 ni punca kuasa 3 bagi 64 apa? 4 kan? Betul? 4 kuasa 2 16. 4 kuasa 3 64 kan? Betul tak? Betul. So S sama dengan 4 kali 4 16. Saya buat 1.6. Kalau nak congak kat kepala 4 dalam 4 16. Ada satu tempat perbulan, ada satu tempat perbulan. Itulah congak lah. Kalau malah congak awak ada kalkulator, awak tekan je lah direct calculator, awak akan dapat 1.6. Okay. So itu A. Okay, B. Sama je konsep dia. Okay. S sama dengan 0.4. Okay, kali ni. Okay, kali ni S dia dah bagi. S dia dah bagi. Dia minta nilai T. Okay. S-nya 0.28 sama dengan 0.4 T 1/3 kuasa dia. Okay. Yang ini dengan yang ini tengah dia tak ada operasi apa-apa. Bermaksud darab. Bila darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Bahagi. Okay. Ini T kuasa 1/3. Okay. 4 darab 1, 4 kali 7. So jawapannya berapa? 0.7 ke 0.07? 0.7. 0.7. 0.7 Okey, sekarang ni kuasa 1/3 ni bila pindah sebelah dia adalah punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3. Cuba. Saya tak ada kalkulator saintifik lah. Ada punca kuasa 3 tak awak? Ada. Ada. Berapa nilai T? 0.89. T sama dengan 0.89. Tadi A kita dapat 6A. 6A tadi kita dapat 1.6. Okay, B 0.343. 0.343. Okay, cek balik mana silapnya. Okay, 0.28 soalan bagi. 0.4 kita cari nilai K tadi. Ini T 1/3 kuasa Oh, sorry. Sorry. Di sini. Silapnya di sini. Kejap Okay. Ini Cikgu Padam. Cikgu tunjukkan sikit. Okey. Sebenarnya benda ni kita dah belajar masa tingkatan 1 dekat kelas 11 surau sana. Okey. Jika dia buat T 1/2 bermaksud punca kuasa 2 T. Simbol ini bila kita pindahkan sebelah bukan pindahkan. T kuasa 1/2
sama maknanya dengan T punca kuasa 2 bagi T. Okay. Dia ada satu kuasa kat sini dan punca kuasa 2 kan saya pernah ajar dia bermula dengan 2. Dia bermula dengan 2. Jadi kalau awak dapat T punca kuasa 2T, bila tukarkan dalam bentuk indeks, okay, kat sini kan ada satu, punca kuasa 2 kan bermula dengan 2, tapi satu dia tak tulis, 2 dia tak tulis. Satu dia duduk dalam rumah kan, duduk dalam aircon. Dia duduk atas. Yang duduk luar ni duduk bawah. Kalau masih ingat lah. Okay. Jadi kalau T 1/3 bermaksud ini rumah, ini T. Orang yang duduk atas, dia duduk dalam aircon. Orang yang duduk bawah, dia duduk luar rumah. Itu maksudnya. Tapi dalam matematik, satu ni dia tak tulis. Okay? Dia tulis T, dia tulis 3. Kalau kuasa 2, dia tak tulis selalu. Jadinya, berbalik pada soalan ini, okay, 0.28, okay, 0.28, 0.4 ni cikgu pindahkan bawah lah kan, sebab dia darab kan. Dia darab, dia pindah sebelah jadi bahagi kan. Yang T ni, sebab nak bagi mudah faham, cikgu terus tukarkan dalam bentuk punca kuasa 2, punca kuasa 3. Kenapa punca kuasa 3? Bawah dia 3. Kalau 1/4 dia punca kuasa 4. Okay. So terus buat macam ini. Kenapa? Nanti mudah kita pindahkan. Okay. So 4 darab 1, 4 darab 7. Jadi kat sini awak dapat 0.7 kan? Okay. T tinggalkan punca kuasa 3. Bila pindah sebelah, dia akan jadi kuasa 3. Kalau masih ingat, kalau kat sebelah sini ada 2 kuasa 2. Okay. Macam mana cakap? Kalau ini kuasa 2 pindah sebelah, dia akan jadi kuasa 2 kan? Kalau sini punca kuasa 3 pindah sebelah, dia jadi bertukar jadi kuasa 3. Kalau punca kuasa 4 pindah sebelah, dia jadi kuasa 4. Okey, jadi T sama dengan 0.7 tu kuasa 3. 0.7 kuasa 3. Dapat berapa? 0.7. 0.343. 0.343. Boleh? Nak faham konsep ini je, kuasa 3 ni. Kuasa 3 ni. Sebab tu tadi kita salah kira. So, saya salah pindahkan. Okay. T kuasa 1/3 ni kita tukarkan dalam bentuk macam ini. Okay, jadi bila dalam bentuk macam ni, pindah sebelah dia akan jadi kuasa. Punca kuasa pindah sebelah jadi kuasa. Bila dia duduk berada di tempat dia, dia sama bentuk. Macam tandas dengan jampan kan bentuknya sama. Gitulah. Jadi T 1/3 dengan punca kuasa 3 ni bentuknya sama je nilainya. Okay. Jadi bila kita pindahkan, dia lebih mudah faham lah. Punca kuasa 3 pindah sebelah jadi kuasa 3. So 0.7 kuasa 3 terus dapat nilai T sama dengan 0.343. Boleh Yang ni je tricky sikit tapi bagus juga. Masa latihan kita dapat soalan ni. Kalau soalan periksa keluar kita dah ready Okey. Tu nombor 6. Okey. Kenapa saya stopkan sampai sini dulu. So saya nak awak buat 4, 5, 6. Soalan 7, 8, 9 saya dah tengok. Dia bentuk penyelesaian masalah. Sekejap Jadi saya asingkan penyelesaian masalah ni untuk satu hari lagi, nanti kita jumpa. Hari esok lah. Esok. Kita siapkanlah latihan ini. Nanti kita naik sekolah, kita terus ubah songsang.
biar awak biasa dengan ayat panjang-panjang macam ni. Masa tingkatan 4 saya banyak skip banyak yang panjang-panjang ni. Pokoknya kita kena biasakan untuk ready untuk SPM. Jadi tadi saya macam nak sambung 7, 8, 9 ni. Tetapi untuk memahamkan ayat nanti dia makan masa. So cikgu buat keputusan esok cikgu akan ajar 3 ni serentak. 3 serentak, dan saya akan tambah lagi 2 soalan lain lah. Soalan bentuk percubaan SPM. Soalan percubaan SPM yang baru-baru ni. Untuk bagi strong untuk awak. Sebab ubahan ni dia boleh masuk kat kertas 1, boleh masuk kat kertas 2. Dan soalan dia bentuk cerita macam ni. Awak kena mahir cara nak keluarkan ayat dia. Nak keluarkan ayat. So untuk hari ini cukuplah buat nombor 4, 5, 6 tapi semua. Boleh Konsepnya sama je. Cari nilai K dulu. Buat hubungan ubah langsung. Kemudian tulis bentuk persamaan, letak K, cari nilai K. K tu pun boleh ubah pemalar. Dah dapat nilai pemalar, masukkan nilai dan tulis persamaan yang baru. Okay. Untuk 4, 5 dan 6. So itu saja untuk hari ini. Ada nak tanya apa-apa tak? Rasa faham lah ubah langsung ni. Senang je. First buat ayat, kemudian cari nilai K, bentukkan balik persamaan. Nanti ubah songsang dia ada melibatkan bahagi pula. Okey, saya ambil kehadiran kejap Tadi Cikgu Fauzia ada bagi tahu ramai tak masuk. Adam. Cikgu. Yes. Kerja yang cikgu bagi tadi tu buat dekat buku lama boleh tak? Boleh. Buku tak dapat lagi Tak ada. Semua buku garis satu. Boleh lah. Saya tak nak jadi macam anak saya. Okay. Anak saya rasa macam satu Johor ke satu mana ke buku matematik memang tak ada. Jadinya anak saya tu saya terpaksa cari kat kedai. So anak murid saya pakailah buku lama. Sambung je lah. Okay. Sebab nanti kalau kita percubaan SPM pun kita ulang kaji, kita akan cari balik nota yang tingkatan 4 punya. SPM 60% 45. Ilmu tingkatan 45. 30% je yang tingkatan 1, 2, 3. So kita memang jangan hilang lah buku tingkatan 4 tu. Lagipun tingkatan 4 tulis sikit je kan. Ada lagi banyak. Kita tulis sikit je, kita banyak guna kertas lah. Lepas tu dengan Google Meet kan. Ada yang tak hantar, ada yang hantar. Pakai buku lama je lah awak. Tak payah beli pun. Tak payah beli pun tak apalah. Tapi siapa yang dah terbeli tu, pakai je lah. Okey. So itu sahaja daripada saya. Saya rasa hari ni punya mudah sikit kot. Esok kita buat yang tricky sikit, campur soalan SPM. Jadi confident sikit lah bab ni. Okay. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu dah ambil kehadiran. Terima kasih datang. Ada Sufi lah. Tadi tak ada. Cikgu nampak muka ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, termasuk saya lah. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Nanti cikgu screenshot. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu nampak Hashim. Dalam list ada Hashimi. Terima kasih, cikgu. Oh, ada. Sama. Amar, Syazalinda, Nurin. Okey. Sama, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaga diri, cikgu. Ya, terima kasih.